Ditanya oleh Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah, bapa yang retino ramai sangat dalam neraka. Rasulullah pun royaklah satu persatu, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah sebab musabab orang perempuan ramai dalam neraka. Dalam kuliah-kuliah lain, bila mau sebut lagu tu, ada orang Tino yang netizen dalam Facebook, dalam YouTube ambo, dia jawab balik. Dia tanya ambo klik, dia kata, orang jatuh tak ramah kau dalam neraka, dia kata. Kau orang Tino yang ramah. Dia boleh argue lagi, dia boleh protes lagi, dia boleh kata lagi, sedangkan Nabi SAW sendiri yang sebut kerana orang perempuan lebih ramah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu masa di lain waktu Rasulullah balik di rumah. Bila Rasulullah balik di rumah, Rasulullah bagi salam. Siti Aisyah buka pintu. Bila Siti Aisyah buka pintu, Nabi pun masuk. Bila Nabi masuk, Siti Aisyah pun duduk. Nabi tidur atas riba Siti Aisyah. Nabi tidur atas riba Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah tak gerak sikit rambut. Bapa? Pasal dia takut Rasulullah SAW sedar. Dia tak gerak sikit rambut. Dalam masa Rasulullah tidur, Siti Aisyah bila janggut Rasulullah ada 10 horak hak putih. Ada 10 horak hak putih. Dan di waktu itu Siti Aisyah menangis. Jerit Siti Aisyah, air mata Siti Aisyah menitik atas pipi Rasulullah. Menyebabkan Rasulullah rasa sejuk, Rasulullah pun sedar. Bila Rasulullah sedar, Rasulullah tengok Siti Aisyah menangis. Rasulullah pun tanya Siti Aisyah. Bahasa kampung kita lah, bahasa kampung kita. Rasulullah kata, bapa yang mau jerit siapa gini mo ni? Bapa yang mau menangis siapa gini mo? Maka Siti Aisyah kata, aku lihat, aku bila janggutmu ya Rasulullah 10 horak dah putih. Dan sudah tentulah, sudah tentu umat akan kehilangan Nabi. Umat akan kehilangan Nabi. Maknanya Nabi akan wafat. Bila begitu Rasulullah tanya Siti Aisyah. Dia kata, dah mu mikir ke aku ni wafat, aku ni mati. Aku nak tanya mu. Manakah saat yang paling memilukan mayat? Yang paling sedih kepada mayat? Dan di waktu itu Siti Aisyah kata ke dia. Dia kata, ya Rasulullah, Allah dan Rasul sahaja yang maha mengetahui. Allah dan Rasul sahaja yang maha mengetahui. Rasulullah SAW tanya balik. Dah yang mu jerit siapa gitu mu, mesti mu merisi mari terbayar. Mesti mu mari terbayar yang menyebabkan mu jerit. Langsunglah Siti Aisyah pun kata. Dia kata saat yang paling memilukan mayat apabila dia diusung keluar daripada rumah. Tubik daripada rumah tu, itulah saat yang paling memilukan sekali kepada mayat. Kerana apa? Kerana di waktu itu dia akan meninggalkan segala-galanya. Dan dia tidak akan kembali lagi kepada rumah dia. Dia tidak akan kembali lagi kepada anak beranak dia, keluarga dia dan siapa sahaja. Maka sebab itulah saat yang paling memilukan, paling menyedihkan kepada mayat. Rasulullah kata, hak tu jala juga. Hak tu jala juga. Tapi ada lagi yang paling memilukan. Hak murayak tadi tu pilu dah. Tapi ada lagi yang paling pilu. Langsunglah Siti Aisyah kata, kalau hak tu pun tak sampai limit dia lagi pilu, iaitu waktu saat orang waktu turun mayat duduk dalam lubang kubur dan diletakkan dalam liang lahat, maka di waktu itu saat yang paling memilukan. Orang kambuh, anak berangok pakat kelip belakang. Rasulullah kata ke dia. Rasulullah kata, hak tu pun pilu juga.
Tapi ada lagi. Siti Aisyah berkata, tak tahulah aku ya Rasulullah. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Kalau benda-benda aku sebut tu tidak memilukan sangat-sangat lagi, tak tahulah aku. Langsunglah Rasulullah pun jawab. Dia kata tahu tak? Saat paling memilukan mayat, iaitu apabila orang mandi mayat mari. Bila orang mandi mayat mari, itulah saat bermulanya pilunya pada mayat. Kalau lagu tu muslimin muslimat semua, bila mati jangan orang mandi marilah, baru kita tak pilu. Pak kata ayah mandi duduk situ. Kau guano. Amo tak nampak ni pasal mu demo dak le gelak, amo dak le ceruh. Jaga amo ceramah ni pesen pendengar dak le gelak, penceramah dak le ceruh. Macam-macam jumpa ceramah ni ibu-ibu. Kalau di Malaysia tanya mau tidur dah ni, ngeku dah. Tapi bila lakuh mari sebelah Thailand ni kena ceramah pukul 12 malam. Hari ni dalam sejarah ibu-ibu. Tapi oleh kerana ambo ni penceramah profesional, pukul 1 malam ambo boleh ceramah lagi. Untuk itu bagi satu tepukan yang gemuruh untuk ambo ya. Lagi tolong tepuk sekali. Hak tak tepuk tu tidur dah tu.